Baik, terima kasih Taufik di Angkasa Puri dan salam satu Malaysia. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga atau Tekun Nasional telah menyalurkan pembiayaan kewangan berjumlah 4.68 bilion ringgit sejak penubuhannya pada 1998 yang telah memanfaatkan seramai 385,696 usahawan di seluruh negara. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Dato' Antoni Nogeh Gumbik berkata, daripada jumlah itu, 223 juta ringgit disalurkan kepada 28,338 usahawan di Sarawak. Manakala sejak Januari lepas, sebanyak 32 juta ringgit telah disalurkan kepada 2,509 usahawan baharu di negeri ini bagi membantu mereka memulakan perniagaan. Katanya, Tekun turut menyediakan skim pembiayaan khas iaitu skim pembiayaan program Teman Nita untuk golongan wanita yang berminat menceburi bidang keusahawanan dengan dana sebanyak 100 juta ringgit diperuntukkan tahun ini. Dato' Antoni berucap pada program MOA bersama rakyat anjuran Tekun Nasional di Kampung Senibong, Singai, Bau. Sementara itu, beliau menasihatkan penduduk di kawasan pedalaman khususnya di kawasan Singai dan Bau yang mempunyai tanah terbiar agar mengusahakannya dengan tanaman pokok durian dari varieti Musang King dan nanas MD2. Ia berikutan durian Musang King dan nanas MD2 dijamin mempunyai permintaan tinggi sama ada dalam pasaran tempatan maupun luar negara. Pada majlis itu, Dato' Antoni menyampaikan cek replika pembiayaan perniagaan Tekun Nasional berjumlah RM199,000 kepada 20 usahawan dari kawasan Parlimen Mas Gading. Beliau turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM120,000 bagi menaik taraf balai raya dan pembesaran jalan di sepanjang Kampung Senibong serta RM10,000 lagi kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan kampung itu bagi menjalankan aktiviti. Pengamal perubatan perlu menangani kes-kes forensik mengikut garis panduan klinikal yang sesuai. Menteri Muda Kesihatan Awam, Dato' Dr. Jerip Susil berkata, walaupun tiada manual disediakan, namun kes-kes perlu diberi perhatian serius agar tidak menimbulkan sebarang masalah. Jelas beliau, dokumentasi dan maklumat yang tepat selain pemeriksaan menyeluruh dan teratur termasuk semua siasatan berkaitan adalah perlu untuk memastikan segala kepakaran yang ada dapat membantu satu-satu kes. Katanya ramai pengamal perubatan biasanya bimbang untuk menangani kes-kes tersebut kerana perlu berdepan dengan pelbagai karenah antaranya dari pihak polis, peguam dan mahkamah. Disebabkan faktor itu, pengamal perubatan sama ada cuba untuk mengelak daripada terlibat dalam kes-kes berkenaan atau cuba untuk mempercepatkan proses pengendaliannya. Tindakan sebegini ujarnya akan mengundang implikasi undang-undang sekiranya berlaku kesilapan. Datuk Jerip berucap semasa merasmikan persidangan peringkat kebangsaan Borneo Medical Legal and Forensic Aspect in Clinical di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Kota Samarahan. Beliau berharap menerusi persidangan tersebut, para peserta dapat menerima pengalaman dan pengetahuan tambahan sekaligus mengaplikasikannya dalam amalan klinikal mereka. Persidangan itu merupakan anjuran bersama Jabatan Forensik dengan Kelab Sosio-Akademik Jabatan Perubatan Forensik Hospital Umum Sarawak dan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UNIMAS. Kira-kira 200 pengamal perubatan dari seluruh negara menghadiri persidangan itu. Radio Televisyen Malaysia RTM berperanan besar dalam menyalurkan maklumat dan dasar kerajaan khususnya kepada penduduk di kawasan luar bandar. Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata, sejak penubuhannya, RTM telah memberi sumbangan yang begitu besar dalam pembangunan negara. Kita tahu bahawa sekarang persaingan begitu hebat di sosial media. Dan perlu untuk RTM senantiasa meningkatkan perkhidmatan mereka sesuai dengan perkembangan sekarang, dan saya penuh yakin bahawa RTM akan senantiasa dekat di hati rakyat. Tahniah kepada RTM dan selamat menyambut ulang tahun yang ke-71. Beliau memberitahu dalam temu bual eksklusif dengan RTM di Lawas bersempena ulang tahun RTM ke-71. Sementara itu, Residen Bahagian Limbang, Datuk Maria Hasman berkata, kemajuan teknologi pada masa kini telah mematangkan RTM untuk bersaing dengan saluran swasta lain ke arah memberi perkhidmatan kepada rakyat. Dari pandangan saya sendiri bahawa RTM
biasanya sejajar selari dengan perkembangan semasa dalam memberi khidmat kepada rakyat, sama ada dalam bentuk hiburan, dalam bentuk menyebarkan maklumat-maklumat kerajaan melalui dasar-dasar kerajaan. Saya mengucapkan sabar sekali lagi kepada warga RTM, khususnya di Lembang, dan akhir kata selamat maju jaya dan selamat menyambut ulang tahun ke-71 RTM Lembang. RTM yang ditubuhkan pada 1 April 1946 terus berkembang menjadi sebuah stesen televisyen dan radio yang menjadi pilihan dan mempunyai peminat tersendiri sebagai wadah dan sumber rujukan. Warga Jabatan Penjara Malaysia digesa untuk melibatkan diri secara aktif dalam sukan dan rekreasi ke arah mengharmonikan kerjaya bagi kecemerlangan tugasan masing-masing. Ketua Pengarah Penjara, Datuk Seri Zulkifli Omar berkata, ia juga sejajar dengan impian untuk mengembalikan zaman kegemilangan Jabatan Penjara pada era 1970-an yang pernah terkenal sebagai pembekal pemain-pemain bola sepak bertaraf profesional kepada pasukan kebangsaan. Beberapa nama tersohor Warden Jabatan Penjara ketika itu telah dipilih membarisi skuad bola sepak kebangsaan untuk mewakili Malaysia ke Sukan Olimpik Munich pada 1972 selepas menjuarai kelayakan Olimpik pada tahun sebelumnya. Berucap pada majlis penutupan kejohanan futsal Jabatan Penjara Malaysia kali ke-8 di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS di Kota Semarahan, Datuk Seri Zulkifli menyeru warga kerja jabatan supaya mengekalkan tahap kesihatan dan kecergasan mereka melalui sukan dan rekreasi seumpama ini. Pasukan lelaki Sarawak muncul sebagai juara bertahan selepas berjaya mengalahkan Pahang dalam pusingan terakhir. Manakala kategori wanita pula menyaksikan Selangor muncul juara selepas mengalahkan Sarawak. Juara masing-masing membawa pulang hadiah wang tunai RM1,400, piala pusingan dan trofi, manakala tempat kedua menerima wang tunai bernilai RM1,200 dan trofi. Bandar Raya Kuching bakal menjadi tuan rumah bagi festival motor berkuasa tinggi terbesar di rantau ini pada April tahun depan. Ketua Menteri Datuk Amar Abang Johari Tun Openg berkata Borneo Island International Big Bikes Festival BBIBF kali ke-19 tersebut bakal menghimpunkan lebih 2,000 penunggang motosikal berkuasa tinggi dari Kepulauan Borneo dan negara-negara luar termasuk Arab Saudi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas perjumpaan dengan Borneo Island Big Bikers BIBB yang diketuai Menteri Muda Belia dan Sukan Datuk Karim Rahman Hamzah di Kuching. Katanya festival tersebut akan memberi peluang kepada peserta terutama dari luar negara untuk berkunjung ke tempat tarikan pelancongan di Kuching dan kawasan sekitarnya. Antara lain, festival tersebut bertujuan untuk mendedahkan masyarakat di bandaraya ini dengan aktiviti permotoran berkuasa tinggi selain memupuk semangat setiakawan yang tinggi antara penunggang motosikal. Baik, saudara, setakat ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Berita seterusnya kembali kepada Taufik di Angkasa Puri. Silakan.